Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa baraka وسلم تسليما كثيرا فاعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah taufik hidayah Allah, kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah ini, salat maghrib berjamaah dan seterusnya menyambung siri kuliah tafsir. Pada malam ini kita sambung surah Ar-Rum pada muka surat 409 ayat 42. Yang bermula daripada ayat 42, Qul siru fil ardi fanzuru. Dalam kuliah yang terdahulu kita telah berhenti pada ayat Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncullah kerosakan di darat dan di laut dengan sebab angkara tangan manusia. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu, supaya manusia merasa sebahagian daripada apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka akan kembali, yakni menginsafi perbuatan kerosakan yang telah mereka lakukan itu. Pada malam ini kita lihat ayat 42. Allah berfirman, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Qul siru, katakanlah wahai Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah olehmu di atas muka bumi. Ini melanconglah. Siru artinya berjalan, melancong, mengembara di atas muka bumi. Fanzur kaifa kana akibatul ladzina min qabl, maka lihatlah bagaimana akibat yang telah menimpa orang-orang yang hidup sebelum kamu. Kana aksaruhum musyrikin, mereka itu kebanyakannya adalah orang yang melakukan syirik kepada Allah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad beritahu kepada orang kafir Mekah. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir Mekah, walaupun dia punya khitabnya adalah kepada orang kafir Mekah, namun ayat ini digunakan pakai untuk umum. Menggunakan kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaedah memahami Al-Quran. Kita berpegang dengan kaedah inilah. Al-ibrah bi umumil lafzi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil kira adalah umumnya satu lafaz. Bila kita dengar ayat ni sebenarnya ditujukan secara umum. Walaupun sebabnya hanyalah khusus. Sebabnya adalah orang kafir Mekah ini melawan Nabi Muhammad. Lalu kata Allah, beritahu mereka, berjalan di muka bumi, lihat bagaimana akibat yang telah menimpa umat terdahulu. Tidakkah kamu kaum pengembara, wahai orang-orang Mekah?
kamu mengembara ke utara, pergi ke Syam, kamu lalu di Madain Saleh, tempat kaum Samud dihancurkan. Kamu pergi sampai ke negeri-negeri di utara, di mana kamu akan temui banyak negeri yang ada kesan tinggalan sejarah. Kamu juga pergi mengembara untuk berniaga di Yaman. Kamu akan jumpa negeri-negeri yang runtuh, yang ditinggalkan oleh kaum Ad. Jadi, sesuai dengan keadaan orang-orang kafir musyrikin Mekah yang banyak mengembara itu, kata Allah, lihat bagaimana akibat orang yang hidup sebelum kamu yang telah menentang Nabi mereka. Apakah kamu ingin jadi seperti mereka? Allah menyarankan kepada kita manusia ayat ini supaya banyak mengembara. Dan mengembara yang digalakkan dalam Islam ini adalah untuk mengambil ibrah, pengajaran. Bukan untuk bersuka-suka. Lebih-lebih lagi kalau kita mengembara ke negeri-negeri yang mengandungi kesan-kesan sejarah dan runtuhan. Jadi kita pergi dengan tujuan untuk mengambil pengajaran dan iktibar. Bukan hanya untuk bersuka-suka, ambil gambar, kemudian buat rakaman kenangan. Itu bukan tujuan pengembaraan yang disarankan oleh agama. Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi menyatakan, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum illa an takunu bakin hazran an yusibakum mislama asabahum. Janganlah kamu masuk ke tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka, melainkan dengan tujuan hendak menangisi apa yang telah menimpa mereka, sebagai memperingatkan diri kamu daripada ditimpa oleh apa yang menimpa mereka. Ketika mana Nabi dalam perjalanan pergi ke Tabuk untuk perang Tabuk dengan para sahabat, maka Nabi telah melalui hijr, satu tempat yang dipanggil sebagai perkampungan kaum Samud, hijr. Atau disebut juga Madain Saleh. Jadi nak pergi ke Tabuk ini lalu kawasan ini. Maka bila sampai kawasan ini, para sahabat telah mengambil air di sebuah telaga, lalu air tadi digunakan untuk menguli tepung makanan mereka. Maka Nabi SAW telah menegah mereka daripada minum air di telaga yang terdapat di Madain Saleh ini. Dan baginda memerintahkan supaya tepung-tepung yang digunakan, yang diuli menggunakan air tadi, dijadikan makanan unta. Para ulama mengatakan perbuatan Nabi SAW itu adalah kerana untuk memberi isyarat bagi para sahabat tentang makruhnya menggunakan bahan-bahan yang ada di negeri yang telah ditimpa musibah, negeri yang telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita makruh menggunakan bahan-bahan yang ada di sana, air. Bahkan Nabi SAW mempercepatkan langkah meninggalkan Madain Saleh kerana baginda memikirkan bencana yang telah ditimpakan Allah ke atas negeri tersebut. Jadi apabila kita pergi ke negeri-negeri ini, banyak dalam dunia, termasuklah di negara kita kan, di mana di negeri Melaka tengok ada kubu Formosa kan. Jangan ambil gambar saja tengok kemudian tak kenang peristiwa di sebaliknya kan. Peristiwa kejatuhan bangsa Melayu ditawan Portugis. Kita kena menginsafi dan bersedih. Jangan tengok berbangga pula kan. Bangga tengok kota Formosa. Padahal kota Formosa itu merupakan bukti kejatuhan
kekalahan bangsa kita kepada penjajah. Seharusnya kita menangisi, bukan bergembira. Kalau kita boleh melakukan hal yang demikian, maka pengembaraan ke tempat-tempat bersejarah ini menjadi sunat, menjadi sebuah ibadah yang mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga Allah memperingatkan tentang pentingnya sejarah. Pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang penting, kerana dengan sejarah kita mengetahui peristiwa di masa lalu. Sejarah juga menjadi penting bagi para ulama muhaddisin, ulama-ulama hadis. Mereka mesti mempelajari sejarah. Ulama-ulama rijal, ulama-ulama yang mengkritik hadis ini sahih, hadis ini maudhu', hadis ini dhaif. Mereka adalah orang yang faham sejarah. Kerana ketika mana mereka membicarakan perawi ini dhaif, perawi ini dengan perawi yang seterusnya ini tak berjumpa, sebab hidup di zaman yang berlainan, orang ini mestilah tahu sejarah. Sebab itulah ilmu sejarah menjadi suatu ilmu yang menentukan kebolehan seseorang ahli hadis itu di dalam mendhaifkan atau mensahihkan sesebuah hadis. Demikianlah pentingnya mengetahui masa lalu. Dengan mengetahui masa lalu, kita boleh menapis mana yang palsu, mana yang benar. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan kebanyakan orang dahulu musyrik. Kana aksaruhum musyrikin. Kebanyakan manusia adalah musyrik. Demikianlah sunnah Allah. Manusia sejak daripada zaman dahulu sampai zaman kini dan sampai zaman akan datang sehingga kiamat, majoriti manusia akan menjadi musyrik. Yang beriman hanya sedikit. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan hal yang sebegini banyak sekali. Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sahaja hambaku yang bersyukur. Kana aksaruhum fasikin, banyak daripada mereka orang fasik. Jadi ayat-ayat yang bernada demikian menunjukkan bahawa manusia yang mengingkari Allah ini ramai, yang taat kepada Allah sedikit. Ini merupakan sunnatullah, sunnah Allah. Ketika mana Allah mentakdirkan takdir-takdir makhluk lagi, Allah telah menentukan bahawa ramai manusia menjadi habuan neraka, sedikit menjadi bahagian syurga. Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam hadis, Allah melurut keluar zuriat-zuriat Adam daripada belakangnya, lalu Allah kata, ini ada habuan neraka, ini habuan syurga. Dan Nabi SAW menyatakan bahawa dibandingkan di antara ahli syurga dengan ahli neraka ini, 1000 satu nisbah 999 neraka, satu syurga. Para sahabat Nabi ketika mana mendengar perkataan Nabi bahawa 999 daripada 1000 manusia, 999 neraka, satu saja ke syurga, mereka mengatakan, anna lana haza, bagaimanalah kami nak dapat satu ni, yang satu tu di manalah kami, kan? Lalu para sahabat mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bahawa 999 itu dicukupkan bilangannya dengan Ya'jud dan Ma'jud. Orang kafir yang ada dalam dunia plus Ya'jud Ma'jud, maka jadilah 999. Kalau tanpa Ya'jud Ma'jud pun, manusia yang bukan Ya'jud Ma'jud sudah menjadi majoriti ahli neraka. Ini merupakan realiti yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita sendiri dalam komposisi dunia hari ini lah. Orang kafir ramai, orang Islam tak boleh mengatasi orang kafir. Orang Kristian hari ini, agama Kristian merupakan agama paling ramai lah.
Islam paling nombor 2 kan. Islam, agama Islam nombor 2. Masih lagi orang kafir ramai. Jadi campur dengan Ya'juj Ma'juj, maka jadilah nisbahnya 999, nisbah 1. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa kamu dibandingkan dengan orang kafir itu seperti tanda putih yang terdapat di binatang ternakan. Setumpuk tanda putih yang terdapat di binatang ternakan, itulah kamu. Yang berwarna yang kulitnya, bulunya warna hitam, kamu tumpuk putih. Itulah sahaja kamu, kata Nabi SAW. Sebab itulah Nabi Umar Al-Khattab pernah mendengar, ketika mana dia dengar satu orang Arab Badui yang datang ke Madinah, dan orang Arab Badui itu berdoa. Dia kata, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang sedikit. Faqala Umar pun berkata, ma hazad doa? Doa apa ni? Apa macam doa macam ni? Doa minta jadi orang sedikit? Kan? Lalu lelaki Arab Badui tadi pun kata, aradtu qaulihi ta'ala, yang ku maksudkan ialah firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sahaja dari kalangan hambaku yang bersyukur. Jadi sedikit saja, minta aku jadi yang sedikit itu, kata Arab Badui tadi. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, kullun nas a'lam minka ya Umar. Umar kata pada diri sendiri, dia kata, hei Umar, manusia semua lebih pandai daripada engkau, lebih faham daripada engkau. Kau tak faham. Ini Umar punya tawadhu'. Apabila dengar Arab Badui tadi menjelaskan kepada dia maksud doanya itu, dia pun kata, orang lain semua faham, kau tak faham Umar. Bukan artinya Umar tak faham kan. Umar ni sahabat Nabi yang paling faham lah setelah Abu Bakar tentang ayat-ayat Allah. Tetapi perkataannya itu adalah kerana tawadhu'nya beliau, merendah dirinya beliau. Jadi syirik merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya yang melanda kebanyakan manusia, dan kita disuruh untuk berwaspada. Sebelum ini kita dah sebutkan bahagian-bahagian syirik. Syirik yang paling besar sekali adalah syirik yang mengeluarkan daripada millah. Seperti menyembah yang lain daripada Allah, menyembah jin, berhala-berhala, pokok kayu, batu besar dan sebagainya. Termasuklah berdoa, keluar daripada millah. Siapa yang berdoa selain daripada Allah, keluar daripada Islam. Termasuklah bernazar. Bernazar bukan kepada Allah. Pergi bernazar di tepi sungai, korbankan binatang-binatang tertentu untuk jamuan penunggu-penunggu. Ini semua adalah syirik yang mengeluarkan daripada millah. Pun begitu, kita hendaklah juga berwaspada dengan syirik yang tidak mengeluarkan daripada millah agama. Syirik-syirik kecil seperti riya, sum'ah, ujub, takbur, sifat-sifat mazmumah yang bersarang dalam hati, walaupun dia tidak mengeluarkan kita daripada agama, tetapi dia akan mengurangkan iman. Lama-kelamaan dia akan mengikis iman kita, menyebabkan kita meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik ini begitu bahaya sekali sampai Allah tidak mahu mengampunkannya, sedangkan dosa-dosa lain Allah ampunkan? Mungkin timbul persoalan, antara bunuh orang dengan syirik mana lebih besar? Kalau kita tengok secara logik akal kita, tentulah bunuh orang. Bunuh orang ni, orang mati, nyawa orang hilang, menyebabkan orang lain, keluarganya menderita dan sebagainya. Banyak musibah daripada perbuatan bunuh. Tetapi walaupun bunuh itu dosa yang besar, Allah boleh ampunkan dia. Allah boleh ampunkan apabila dia bangkit pada hari akhirat nanti membawa dosa membunuh berjuta manusia. Kalau dia tak syirik kepada Allah, Allah boleh ampunkan orang ini. Tapi orang yang datang menghadap Allah dengan dosa syirik,
Allah dah sebut, Allah sekali-kali tak akan mengampunkannya kalau dia datang membawa dosa syirik. Kalau di dunia dia sempat bertaubat, Allah itu akan menerima taubat semua dosa, termasuk dosa syirik. Untuk faham perkara ini, kita bawakan sebuah cerita lah kan, sebuah cerita. Ada satu orang suami, dia ini punya seorang isteri yang cantik, yang dia cintai. Mereka pun berkahwinlah, dapatlah anak 2 orang. Suami ini seorang ahli perniagaan. Pada suatu ketika dia berkata pada isteri dia, "Wahai isteriku, saya nak pergi mesyuarat di Kuala Lumpur. Jagalah rumah kita, jagalah anak-anak. Ini rumah saya dah beli semua ni, TV 51 inci. Beli peralatan semua, jaga semua ni. Anak kita jaga, anak kita masih kecil." Kata isteri dia, "Baiklah, saya akan jaga sepeninggalan abang." Maka pergilah suami mesyuarat 3 hari. 3 hari di Kuala Lumpur, balik rumah. Masuk ruang tamu, tengok TV 51 inci pecah. Peralatan rumah berselerak, habis rosak. Kerugian beribu-ribu ringgit. Isteri dia kata, "Minta maaf bang, anak kita nakal. Dia main bola lah rumah. Kena TV pecah." Sang suami marah. Dalam marahnya dia boleh sabar. Tak apa, dia kata. Boleh cari lagi. Duit boleh dicari. Anak tiada galang gantinya. Lalu dia pun maafkanlah isteri dia. Apa yang berlaku dalam rumah sepeninggalannya itu dia maafkan. Dan hubungan mereka menjadi baik semula. Kemudian beberapa minggu kemudian suami dia kata, "Wahai isteriku, saya nak pergi mesyuarat lagi di Singapura. Seminggu. Jaga rumah kita, jaga anak-anak. Jangan jadi macam dulu." Kata isteri dia, "Baiklah, saya jaga." Maka pergilah suami mesyuarat seminggu di Singapura. Balik selepas seminggu, tiba-tiba didapatinya rumahnya sunyi sepi. Tiada lagi kedengaran suara anak-anak dia. Yang ada hanyalah kesunyian. Dia pun datang masuk. Tanya isteri dia, "Mana anak kita?" Isteri dia sedang menangis. "Anak kita dah meninggal. Anak kita meninggal dilanggar kereta semasa bermain di halaman. Lari ke jalan raya, mati 2 orang." Alangkah marahnya si suami melihat kelalaian isterinya ini. Anaknya boleh mati sepeninggalan dia. Maka kemarahannya lebih daripada yang dulu. Pun begitu, si suami ini kata, "Tak apalah, sudah takdir Tuhan. Apa boleh buat? Hilang anak, boleh dapat anak lain." Kata si suami. Akhirnya dia maafkan isteri dia. Dan dia pun berbaik semula. Hubungan mereka menjadi baik dan hidup sebagaimana biasa. Kemudian tak berapa lama kemudian si suami kata, "Saya dah mesyuarat lagi ni. Mesyuarat di United Kingdom. Selama sebulan. Ada convention di sana. Jadi saya tinggalkan kamu. Jagalah rumah kita. Jagalah semua yang abang tinggalkan." Maka pergilah suami. Pergi suami sebelum mesyuarat, singgah di KL dulu. Jumpa bos semua. Dengan takdir Allah Ta'ala, mesyuarat tak jadi. Duduk selama 3 hari di KL, kena balik. United Kingdom, tak boleh masuk, COVID-19. Kemudian baliklah semula ke rumah. Balik ke rumah, dia dapati rumahnya sunyi sepi, tak ada orang. Di depan rumahnya ada sebuah kereta Mercedes. Di depan pintu rumahnya ada sepasang kasut hitam. Dia pun masuk ke rumahnya, dia dengar orang sedang bercakap-cakap di dalam kamarnya. Dia pun menerjah masuk. Didapatinya pemandangan yang sangat tidak disangka-sangkanya. Istrinya telah menduakannya. Berlaku curang. Ketika itu kemarahannya memuncak. Istrinya datang meminta maaf.
berjanji tidak akan mengulangkan lagi. Suami ini telah sampai ke kemuncaknya. Dia tidak akan dapat memaafkan dia. Lalu dia pun jatuhkan talak 3. Talak 3. Bercerai. Persoalannya, kenapa dulu dua kesalahan isterinya dulu dia boleh maafkan, belapang dada. Tapi yang satu ini dia tak boleh maafkan. Kerana isterinya telah menduakannya. Perbuatan menduakannya itu adalah jenayah yang sangat besar, yang tak mungkin dia boleh ampunkan. Begitulah Allah. Begitulah perbandingannya Allah. Walillahil masalul a'la. Dan Allah itu bukanlah boleh dibanding-bandingkan, tetapi bandingan ini untuk kita faham. Kenapa Allah tidak boleh maafkan orang yang mensyirikkan dia, tapi boleh maafkan semua jenayah lain? Sedangkan pada akal kita, apalah sangat syirik, dia nak sembah apa ikut suka dia lah. Tapi yang membunuh, mencuri, merompak, merogol dan berbagai-bagai lagi jenayah lain, boleh termasuk di dalam jenayah yang dimaafkan Tuhan. Tapi jenayah menyembah berhala, menyembah jin, ataupun berbuat benda-benda syirik yang lain, Allah tak boleh maafkan. Kerana itu adalah menduakan Allah. Kalau kita manusia pun tidak boleh maafkan orang yang menduakan. Suami menduakan, isteri menduakan dia, tidak boleh dimaafkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka luruskanlah wajahmu bagi agama yang lurus. Min qabli an ya'tiya yaumun la maraddalah, sebelum datang hari yang tiada dapat ditolak lagi. Yang tak dapat ditolak lagi daripada Allah. Yauma idzin yasaddaun, pada hari itu manusia akan dipisah-pisahkan. Sebahagian masuk neraka, sebahagian masuk syurga. Jadi Allah memerintahkan kepada kita supaya hadapkan seluruh wajah kita kepada agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan hati kita bersimpang siur lagi, nak percaya kepada yang lain daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya hari kiamat. Apabila datangnya hari kiamat, maka ketika itu tidak ada guna lagi penyesalan. Penyesalan dan keinginan untuk mengikut agama Allah tidak ada nilainya pada hari itu. Man kafara fa alaihi kufruh, siapa yang kufur maka balasan kekufuran itu dia yang dapat. Wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun, dan sesiapa yang beramal soleh maka bagi diri mereka akan yamhadun, yakni dihamparkan. Dihamparkan kepada mereka nikmat. Yamhadun ni sama dengan makna al-mahdi. Dan al-mahdi kita sebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada mahdi, ini buayan, kepada liang lahat, ilal lahdi. Jadi Allah menyatakan sesiapa yang beramal soleh maka mereka sendiri menyiapkan tempat yang menyenangkan, seperti mana buayan itu menyenangkan bagi bayi, maka demikianlah orang yang beramal soleh, mereka sebenarnya sedang mempersiapkan tempat yang menyenangkan untuk mereka duduk pada hari akhirat. Itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihati min fadlih, supaya Allah boleh memberi ganjaran kepada orang yang beriman dan beramal soleh daripada kelebihan-kelebihannya. Itulah sebagaimana yang telah Allah janjikan, sesiapa yang beramal soleh maka baginya kelebihan satu amal soleh digandakan menjadi 10. Satu amal soleh 10 sampai ke 700 kali ganda. Innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Wa min ayatihi an yursilar riyah, dan daripada tanda kekuasaan Allah
Allah mengutuskan angin mubasyirat yang memberi khabar gembira. Angin yang datang memberi khabar gembira, yakni kabar gembira bahawa hujan akan turun. Bila angin datang, dia akan tiup awan, maksudnya itulah ada petanda-petanda yang mengembirakan. Waliyuziqahum min rahmatih, dan supaya mereka merasai rahmatnya. Walitajriyal fulku bi amrih, dan supaya angin itu menggerakkan bahtera dengan perintahnya. Walitabtagu min fadlih, dan supaya kamu mencari kelebihan-kelebihan yang disediakan Allah. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi Allah sebutkan angin yang merupakan lambang rahmat Allah kepada manusia. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim, dan demi sesungguhnya kami telah utuskan sebelum daripada kamu rasul-rasul kepada kaum mereka. Faja'uhum bil bayinat, maka rasul-rasul itu telah mendatangkan segala bayinat, keterangan-keterangan termasuk mukjizat-mukjizat yang dibekalkan Allah kepada para rasul itu. Fantaqamna, lalu mereka ingkar, kami pun memberi balasan kepada mereka. Intaqam, yakni membalas dengan setimpal. Di antara nama Allah yang kita sebut dalam 99 nama, Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ini maksud dia memberi balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Ibnu Ashur dalam tafsirnya menyatakan al-intiqam al-mukafa'atu ala syarri bisyarr. Itulah menyamakan kejahatan dengan kejahatan. Siapa yang buat jahat, Allah balas dengan jahat. Jadi inilah nama Allah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim diambil perkataan an-nakmu yang bermaksud al-ghadab, kemarahan. Kita sebut nikmah, lawan nikmah adalah nikmah. Nikmat lawan dia nikmah. Nikmah artinya kemarahan. Sepanjang sejarah kita melihat bagaimana Allah yang Al-Muntaqim telah memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim di atas muka bumi. Di antara kisah yang menarik yang menunjukkan bagaimana Allah yang Muntaqim, yang membalas ini, apa yang berlaku kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, satu orang gubernur kerajaan Bani Umayyah pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi ketika itu Hajjaj ini menjadi gubernur di Iraq. Dia mentadbir kawasan-kawasan sampailah ke Khurasan, termasuklah Madinah dan Mekah berada di bawah pentadbiran Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di Iraq. Untuk menetapkan, menegakkan kerajaannya supaya tidak ada pemberontakan melawan dia, dia berlaku zalim. Dia telah membunuh begitu ramai manusia. Termasuk yang dia bunuh adalah para ulama. Para ulama yang dia syak menentang dia, dia bunuh. Salah seorang ulama terkenal yang dia bunuh adalah Sa'id bin Jubair, yang merupakan murid kepada Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair seorang ulama mufassir, ulama yang zuhud, yang mana pada ketika pemerintahan Abdul Malik berpindah kepada anaknya Al-Walid, maka bangkitlah pemberontakan di kawasan-kawasan Iraq menentang Al-Walid bin Abdul Malik. Lalu Sa'id bin Jubair menyertai kumpulan ini, kumpulan yang memberontak ini, kerana dia telah berbai'ah kepada pemimpin pemberontak yang menentang kerajaan Al-Walid bin Abdul Malik. Hajjaj tangkap dia. Lalu dia tanya, kenapa engkau menentang kerajaan Bani Umayyah? Kata Sa'id, aku telah memberi bai'ah kepada pemimpin pemberontakan. Ketika itu fitnah sedang melanda. Berlaku dialog yang panjang di antara Sa'id bin Jubair dengan Hajjaj, dia pembunuh.
Lah kali dia bunuh. Dia kata, aku tidak ada hukuman lain untuk kau melainkan bunuh. Maka dibunuhlah Sa'id bin Jubair. Sebelum Sa'id digiring ke tempat pembunuhan, dia berdoa. Dia kata, ya Allah, janganlah engkau matikan seorang pun di tangannya sesudahku. Jangan matikan seorang pun di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sesudah aku. Lalu ketika mana telah dibunuhnya Sa'id bin Jubair, maka Hajjaj pun telah mendapat sakit yang sangat menderitakan. Kata para ulama, dia mendapat sakit al-aklah, yakni dalam perutnya macam ada benda makan, benda duk gigit. Dia meletakkan tangan dia di perut dia, tak boleh angkat sakit. Dalam kitab Kaifa Matu, bagaimana mereka mati, yang dikarang oleh satu orang nama dia Khalifah Ismail al-Ismail, dia menyebut bagaimana Hajjaj yang ditimpa sakit ini, dan dia menggelepar di tempat berbaringan dia. Dia panggil Hasan al-Basri datang, satu orang ulama Basrah. Lalu Hasan al-Basri pun kata kepada dia, ya Hajjaj, berapa banyak aku larang engkau sebelum ini daripada engkau menzalimi hamba-hamba Allah yang soleh, tapi engkau tidak mempedulikan nasihat aku. Lalu kata Hajjaj, aku panggil engkau bukan supaya engkau nasihatkan aku. Aku panggil engkau supaya doakan aku agar aku mati segera. Begitulah Hajjaj kan. Dia tak tahan dengan kesakitan dia. Dia kata ke Hasan al-Basri, aku panggil engkau supaya engkau doakan aku mati. Maka Hasan al-Basri pun melihat Hajjaj ini dengan penuh kesedihan, simpati. Dan dia pun berlalu pergi tanpa mendoakan dia. Sehinggalah Hajjaj menderita selama 15 hari. Dan dia pun matilah pada tahun yang ke-54 Hijrah. Tahun yang ke-95 Hijrah pada usia 54 tahun. Mati dalam keadaan menderita. Akibat daripada doa Sa'id bin Jubair. Ketika mana dia mengeluh menderita sakit itu, dia sering berkata, asabani doa Sa'id. Aku telah terkena doa Sa'id. Aku telah terkena doa Sa'id. Jadi daripada kisah ini kita nampak bagaimana Allah yang intiqam, membalas kepada seseorang yang telah berlaku zalim. Demikianlah kita akan lihat di dalam banyak rentetan sejarah sifat intiqam Allah ini menimpa tanpa disangka-sangka oleh orang yang sedang melakukan kezaliman. Walaqad arsalna min qablika rusulan. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban. Allah lah yang telah mengutuskan angin, lalu dia menyebarkan awan. Fayabsutuhu fis sama, lalu awan tadi pun bertebaran di langit. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafan, dan dia menjadikan awan itu kisafan. Kisafan maknanya mengandungi hujan. Awan itu menjadi hitam mengandungi hujan. Fataral wadqa yakhruju min khilalih, lalu kamu melihat titisan hujan pun keluar daripada celah-celahnya. Fa iza asaba bihi man yasha, ketika mana hujan tadi mengenai sesiapa yang dia kehendaki, min ibadihi, daripada kalangan hamba-hambanya, izahum yastabshirun, ketika itu mereka pun bergembira. Jadi Allah sebut tentang rahmat Allah dalam bentuk hujan yang diturunkan menjadi sumber kegembiraan. Wa in kanu min qabli ay yunazzala alaihim min qablih, sedangkan kata Allah, mereka sebelum daripada itu lamublisin, dalam keadaan berputus asa. Hujan tak turun berbulan-bulan, maka mereka pun berputus asa. Tiba-tiba hujan turun, maka mereka pun bergembira. Fangzur ila asari rahmatillah, maka lihatlah bagaimana kesan-kesan rahmat Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah telah menghidupkan bumi setelah bumi mati. Inna fi zalika lamuhyil mauta, sesungguhnya yang demikian itu
adalah petanda bagaimana Allah boleh menghidupkan orang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang rahmat Allah. Kesan-kesan rahmat Allah. Jadi hujan yang turun menyimbahi bumi itu merupakan asar rahmatillah, kesan rahmat Allah, ataupun tanda bahawa Allah ini memberi rahmatnya. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, Nabi telah bersabda, innallaha khalaqar rahmah, Allah Ta'ala telah mencipta rahmah. Rahmat ni Allah cipta. Yauma khalaqaha, pada hari Allah menciptakan dia. Mi'ata rahmah, sebanyak 100 rahmat. Ketika mana Allah mencipta rahmat, Allah ciptakan dia 100. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah, Allah simpan di sisinya 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah, dan Allah telah mengutuskan satu rahmatnya kepada semua makhluknya, yang di langit, di bumi, dan semua yang ada makhluknya ini dapat satu rahmat. 99 lagi Allah simpan di sisinya. Falau ya'lamul kafiru bi kulli allazi 'indallahi minar rahmah lam ya'isna minal jannah. Kalaulah orang kafir itu tahu apa yang ada di sisi Allah daripada rahmat. Ada 99 rahmat, ada 99 rahmat lagi. Kata Nabi, mereka tidak akan berputus asa daripada meminta syurga. Jadi begitulah maksudnya Nabi bayangkan, walaupun benda itu mustahil, orang kafir akan mengharapkan ada peluang lagi untuk masuk syurga ni, kan? Sebab ada 99 rahmat. Yang satu ni pun dah banyak dah, kan? Yang satu ni lah, kata Nabi dalam hadis lain, kata binatang berbelas ihsan sesama mereka. Kita nampak binatang buas berbelas ihsan dengan buruannya. Ini semua adalah rahmat yang satu. Walau ya'lamul mu'min bi kulli allazi 'indallahi minal azab lam ya'man minan nar, dan kalaulah orang mukmin itu tahu apa yang ada di sisi Allah daripada azab, mereka tidak akan merasa aman daripada neraka. Ibnu Al-Jauzi dalam Zadul Masir, kitab tafsirnya, menyebutkan Ibnu Abbas telah berkata ketika mana menafsirkan ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku luas, meliputi segala-galanya, kata Allah. Rahmat aku meliputi segalanya. Lalu kata iblis, ana min zalika syai'. Bila Allah kata rahmatku meluasi segala sesuatu, iblis pun kata, aku segala sesuatu itu, kan? Aku adalah di antara segala sesuatu. Lalu Allah pun mengeluarkan iblis daripada segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakat walladzina hum biayatina yu'minun. Allah turunkan ayat untuk mengeluarkan iblis. Aku tuliskan rahmatku itu untuk orang yang bertakwa, yang mengeluarkan zakat, dan orang yang beriman dengan ayat-ayatku. Maka terkeluarlah iblis. Faqalatil yahud, maka orang Yahudi pula berkata, nahnu nattaqi, kami bertakwa, wa nu'tiz zakat, kami beri zakat, wa nu'min bi ayati rabbina, dan kami beriman dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Tuhan kami. Fa naza'ahallahu minhum, maka Allah pun keluarkan orang-orang Yahudi daripada lingkungan rahmat Allah Ta'ala itu dengan menurunkan ayat alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, itulah mereka yang mengikut Rasul Nabi yang ummi, Nabi Muhammad. Jadi tak ikut Nabi Muhammad, terkeluarlah daripada rahmat Allah. Jadi oleh kerana luasnya rahmat Allah Ta'ala ini, maka iblis pun sampai berangan-angan dia akan mendapat rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Awsat, daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah telah bersabda, wallazi nafsi biyadihi la yadkhulannal jannah al-fajir fi dinihi al-ahmaq fi ma'ishatih, kata Nabi, demi yang jiwaku berada di tangannya, akan masuk syurga orang yang fajir, yang derhaka, banyak maksiat dalam agamanya,
al-ahmaq fi ma'isyati, yang bodoh dalam hidupnya. Yang masuk yang banyak dosa, buat jahat banyak, kemudian bodoh lagi. Dalam kehidupan dia bodoh. Al-ahmaq ni lebih teruk daripada al-jahlu. Bodoh, jahil, ahmaq ni lagi bodoh. Bodoh dalam kehidupan dia, kata Nabi masuk juga. Wallazi nafsi biyadihi la yadkhulannal jannah allazi mahasyathun nar bi dzambih, demi yang jiwaku berada di tangannya, akan masuk syurga orang yang hangus dibakar oleh neraka dengan sebab dosanya. Jadi orang-orang beriman yang mana telah hangus badannya dibakar neraka, akhirnya akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Wallazi nafsi biyadihi la yaghfirannallaha al-yawmal qiyamah maghfiratan, demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Allah, pada hari kiamat nanti orang akan minta ampun kepada Allah dengan keampunan, dengan permintaan ampun yang mana melewati semua orang, sehinggalah iblis, laknatullah alaih. Iblis pun minta juga. Tengok orang-orang lain masuk neraka minta ampun kat Tuhan, minta rahmat. Iblis pun turut sama minta ampun. Warajaan an tusibahu, dia berharap bahawa rahmat Allah yang banyak tadi akan terkena dia. Takkan tak ada langsung 99 ni kan. Satu pun banyak. 99 ni mestilah kena satu, kata iblis. Jadi pada hari kiamat nanti, kata Nabi, iblis pun minta, ya Allah ampunkan aku. Padahal dia ni memang dah dijamin tidak akan mendapat rahmat Allah, dah laknatullah alaih kan. Tetapi dalam keadaan macam tu dia masih lagi minta rahmat Allah, sebab melihat kepada luasnya rahmat Allah Ta'ala ini. Jadi apabila turun ayat ini, para sahabat Nabi bergembira. Bila hadis ni, dengar hadis ni, para sahabat Nabi bergembira kerana memikirkan bahawa rahmat Allah itu sangat luas. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis yang lain, kamu tidak akan masuk syurga dengan amal kamu, kamu akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Jangan kita sangka amal kita banyak lalu kita masuk syurga dengan amal kita. Nabi menyatakan bahawa tidak akan masuk syurga kamu dengan amal kamu, akan tetapi kamu akan masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi sahabat Nabi bertanya, termasuk engkaukah ya Rasulullah? Kata Nabi, termasuk aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali, kata Nabi, rahmat Allah telah meliputi diriku. Aku telah dirahmati Allah dengan rahmat yang seluas-luasnya. Jadi untuk mendapat rahmat Allah tidak mungkin dengan hanya berharap, mestilah beramal. Amallah jalan untuk mendapat rahmat Allah. Tanpa amal bagaimana boleh datang rahmat Allah? Namun seorang yang beramal jangan menyangka aku boleh masuk syurga dengan rahmat, dengan amalku. Jangan jadi sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis. Ada satu orang di hari akhirat nanti, ketika mana Allah kata, masuklah ke dalam syurga wahai hambaku dengan rahmatku. Kata lelaki tadi, tidak, aku ingin masuk ke syurga dengan amalku. Maka Allah pun perintahkanlah ditimbang amalnya dengan syurga, nilai syurga dengan amalnya. Setelah ditimbang, ternyata syurga lebih mahal daripada amalnya. Lalu Allah pun kata kepada dia, masuklah kamu ke dalam neraka. Maka lelaki tadi pun kata, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu dengan rahmatmu. Jadi kita hendaklah sentiasa memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta supaya Allah memberi rahmat kepada orang lain. Dan Allah, kita kata Allahumma arhamhu. Apabila orang mati, kita kata Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, rahmati dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat atas kamu dan rahmat Allah atas kamu. Jadi minta rahmat ni kita sering ucapkan di dalam pelbagai episod ucapan kita lah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmatnya dan menambahkan kekuatan kita untuk beramal bagi mendapat rahmatnya. Sekian saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.